Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau yang telah menebus kami. Engkau membentuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah perjalanan kami bersama dengan Tuhan menjadi sebuah perjalanan yang indah. Perjalanan yang walaupun penuh suka dan duka, menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa. Karena kami tahu kami tidak pernah berjalan sendirian. Oleh sebab itu, perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Biar itu yang memandu langkah kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami boleh lebih memuliakan Tuhan. Boleh lebih menunjukkan kasih kepada Tuhan. Karena Engkau telah terlebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Yang pertama saya punya pesan dulu untuk anak-anak. Yang anak-anak sekolah minggu, angkat tangan. Anak sekolah minggu angkat tangan. Oke. Sebelum anak-anak sekolah minggu masuk ke dalam kelas untuk mengerjakan aktivitas, saya punya beberapa pesan, ya. Musa punya pesan untuk kalian ya. Siapa? Ini yang jawab anak sekolah minggu aja ya. Oke, mari mohon kerjasamanya. Oke. Siapa yang sayang sama papa? Papanya jangan senggol ya. Angkat tangan. Oke, turunin. Siapa yang sayang sama mama? Mamanya sekarang. Angkat tangan lu. Ntar gua nggak kasih makan lu. Enggak ya, enggak gitu ya. Mamanya baik-baik sini. Oke, siapa yang sayang papa lebih daripada sayang mama? Anaknya bingung. Kalau diangkat tangan, oh gitu ya. Ya. Siapa yang sayang dua-duanya? Sayang 100%. 100% sayang papa, 100% sayang mama. Oke, sekarang turunin. Mesti jawab nih ya, anak sekolah minggu mesti jawab. Kenapa sayang sama papa dan mama? Ayo, kenapa? Kenapa sayang sama papa dan mama? Karena suka kasih uang jajan. Karena beliin sepatu. Karena kasih baju bagus. Bayarin uang sekolah. Bayar les. Masak yang enak di rumah. Enggak gitu, aduh, enggak ya, ada yang jawab enggak gitu ya, enggak ya. Atau sayang papa dan mama karena mereka adalah orang tua pemberian Tuhan untuk menjaga dan merawat kita. Histeris sekali jawabannya ya. Iya. Ya. Jadi kalau sayang sama papa dan mama bukan karena apa yang mereka bisa berikan ya. Sayang papa dan mama karena mereka adalah wakil Tuhan untuk menjaga dan merawat kita, untuk membimbing kita, supaya kita bisa bertumbuh dalam hati yang mengasihi Tuhan. Amin anak-anak? Iya. Terus sampai rumah, Ma mau jajan. Lu denger kan kata Musa tadi, bukan karena apa yang papa mama bisa beri sama kamu. Tidak ada uang jajan mulai hari ini. Enggak ya, jangan gitu ya ibu-ibu ya. Kesian ntar anaknya stres. Ya ntar sekolah dia bisnis tuh. Ya, lagi jam belajar, gua ada bisnis kartu Pokemon nih. Mau nggak gitu ya. Jangan ya, jangan gitu ya. Nanti waktu masuk ke dalam kelas, sambil bikin aktivitas, anak-anak sekolah minggu sambil tanya, seberapa besar sih sayangnya saya sama papa dan mama? Kalau saya sayang sama papa dan mama, saya belajar yang rajin enggak? Iya dong harus belajar yang rajin, kalau enggak apa? Enggak diaku anak lagi. Enggak kan? Apakah saya harus belajar yang rajin? Apakah saya harus bantu pekerjaan di rumah? Apakah saya akan rajin datang sekolah minggu? Apakah saya akan doain papa dan mama supaya mereka selalu sehat, jangan berantem terus? Ya, supaya mereka banyak berkat, ya, supaya mereka bahagia.
sambil tanya itu ya, sama diri sendiri ya, anak-anak sekolah minggu ya, waktu lagi bikin aktivitas, tanya sama Tuhan. Tuhan, saya harus jadi anak yang seperti apa, supaya saya bisa menunjukkan kasih saya kepada papa dan mama. Seperti Tuhan Yesus sudah sayang sama saya pun mau sayang sama papa dan mama. Karena papa mama juga sayang sama saya. Waktu kamu sakit, siapa yang jagain kamu? Nah, orang tua kan yang jaga kan? Nggak ada yang berani bilang kan? Suster, enggak kan? Ya kalau di rumah sakit ya, mau nggak mau ya. Waktu kamu sakit siapa? Waktu kamu lapar? Waktu kamu lagi sedih? Waktu kamu jatuh? Nangis, sakit. Siapa yang peluk? Orang tua kan yang peluk kan? Masa gitu aja nangis? Enggak kan? Ya. Nah, sambil bikin aktivitas, sambil ingat kembali kasih sayang papa dan mama. Dan selama ini lebih banyak taat atau lebih banyak membantahnya. Ya. Sekarang yang untuk papa-papa, mama-mama, ya. Kalau anak-anaknya ada di sekitar kita, rangkul mereka. Nggak usah berdiri, rangkul aja. Kita mau berdoa buat mereka sebelum mereka masuk kelas aktivitas, ya. Ya, rangkul. Yang ada oma-opanya juga boleh dirangkul, itu cucu-cucu ya. Sebelum cucu-cucu suatu hari tidak bisa dirangkul lagi. Sebelum anak-anak kita suatu hari nggak akan mau dirangkul, ya. Karena merasa, ih apa sih gitu ya. Oke, kita mau berdoa, ya. Orang tua rangkul anak sekolah minggunya, nanti kita doa sama-sama. Ayo kita doa. Tuhan Yesus, tolong anak-anak kami, sehingga waktu mereka masih muda, hatinya boleh hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, mau cari tahu kehendak Tuhan untuk kehidupan mereka. Tolong mereka jadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang mau menyatakan kasih kepada orang tua setiap saat, setiap waktu. Seperti orang tua juga mengasihi anak setiap saat, setiap waktu. Tuhan tolong mereka, sehingga kasih kepada Tuhan, kasih kepada orang tua, boleh selalu menjadi sebuah hati yang diwujudkan dengan tindakan nyata. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak sekolah minggu silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Ayo. Ayo anak sekolah minggu boleh masuk kelasnya masing-masing. Kita siapkan bagian Alkitab kita dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Bapak Ibu sekalian, ini hari yang indah ya. 弟兄姐妹，这是很美好的一天。 Jarang-jarang kan kita bisa ibadah bareng-bareng sama anak-anak kita. 我们很少有时间跟小孩子们集会在一起。 Riuh rendahnya suara mereka suatu hari akan menggantikan suara kita beribadah di ruangan ini. 他们的声音美妙的童音，总有一天会替代我们在这里。 Oleh sebab itu sejak mereka masih muda, didiklah mereka menurut jalan yang patut baginya. 所以在他们年轻的时候，你要好好的教育他们， Yaitu jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. 根据神的真理来教育他们， Sehingga pada masa tuanya mereka tidak akan menyimpang dari jalan yang semula. 直到他年老的时候，他们不会偏离他们原先的道路。 Saya akan membacakan Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. 我要阅读约翰福音第4章，约翰福音4章46到54节。 Dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文念，然后用中文。 Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati.
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. 约翰福音第4章第46到54节，耶稣又到了加利利的迦拿，就是他从前变水为酒的地方。有一个大城，他的儿子在加百农犯病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他的儿子快要死了。耶稣对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生，求你趁着我的孩子还没有死，就下去。”耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人应见他说他的儿子活了。他就问什么时候见好的，他们说昨日未时，属日就退了。他便知道这正是耶稣对他的儿子活了的时候，他自己和全家也都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，他从犹太回去以后行的。 Ada seorang pegawai istana, 有一位宫廷的大臣， punya jabatan yang cukup berkuasa. 他的地位很高，而且蛮有权威。 Mungkin dia punya banyak hal yang dia butuhkan. 也许他需要很多的事， Namun anaknya lah sakit. 但是孩子病了。 Dalam terjemahan bahasa Inggris, anak laki-lakinya. 在英文翻译里面是男孩子， Mau orang kaya, mau orang miskin. 无论穷人富人， Punya jabatan atau tidak punya jabatan. 有地位或者是没有地位， Manusia tetap manusia. 人依旧是人， Masih bisa sakit. 依然会犯病生病。 Dan anaknya sakit. 孩子病了， Bukan sakit yang biasa-biasa aja. 不是普通的病， Sakit yang keras. 就是犯了很严重的 Hampir 病， mati. 几乎死了， Tidak berdaya. 没有办法。 Bapak Ibu kalau punya anak sakit, pusing nggak? 弟兄姐妹，如果孩子病了，你头痛吗？ Siapa yang paling pusing? 是谁最比较头痛的？ Mama yang biasa paling pusing ya. 通常是母亲， Betul ya? 对不对？ Para suami ada bantahan? 丈夫的，你有没有反驳？ Enggak gitu Musa, saya juga pusing. 不是这样的，牧师，我也头痛。 Karena mamanya ngegeriang terus. Tahu ngegeriang itu bahasa Jakarta apa ya? Ya berkeluh kesah lah gitu ya. 通常太太都是有一点牢骚。 Kalau anaknya kritis gimana? 如果孩子犯了很严重的病，如何？ Gimana perasaan kita? 我们的感觉是怎么样？ Kalau kita jadi pegawai istana itu, 如果我们是宫廷里的那个大臣， yang para istri jadi mamanya, 那个太太成为他母亲的， yang para suami jadi papanya, 还是父亲成为这个孩子的父亲的， gimana perasaannya? 他的感受如何？ Pada masa itu anak laki-laki jauh lebih berharga dibanding anak perempuan. 在那个时候，男孩子是比较贵重，比起女孩子。 Pada masa itu ya. 在那个时刻， Kalau sekarang mau laki-laki mau perempuan sama berharga di mata Tuhan. 现在男孩子、女孩子在上帝的眼中都是一样。 Oleh sebab itu kalau anak perempuan, udah lu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. 如果那个时候女孩子说你不用读很多的书， Nanti kan lu jadi ibu rumah tangga. 那你也是要家庭主妇， Nggak boleh gitu ya. 你不可以这样， Itu membangkitkan akar pahit di dalam hati anak-anak. 你就才会产生孩子们心里的苦楚。 Mereka bergumul. 他们在哪边挣扎着？ Dia sangat mengasihi anaknya. 因为他非常爱他的孩子。 Lalu dia dengar, di kota Kana ada Tuhan Yesus. 他听到了，在加拿地方有人叫耶稣。 Kapernaum ke Kana 32 km. 加百农到加拿有32公里。 Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. 他相信耶稣能够治好他的孩子。 Mungkin dia sudah lama mendengar 也许他已经很久听到了， apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan.
耶稣究竟做了什么？ Dan dia berharap, 他非常盼望， dan mungkin itu harapannya satu-satunya. 可能是他唯一的盼望， Karena tabib tidak dapat menyembuhkan. 因为许多的大夫都不能够医治他， Anaknya hampir mati. 他孩子几乎要死了， Hanya satu hal yang tersisa, 只有一个唯一的一个希望， datang kepada Yesus. 就是来到耶稣面前。 Lalu dia menempuh perjalanan 32 km untuk menjumpai Yesus. 他走了32公里来见耶稣。 Jangan bayangin zaman dulu enak sama seperti sekarang, gampang, lancar. 你不要以为以前的时候就好像现在的时刻那么容易， Butuh perjuangan untuk menempuh 32 km. 他需要一种的奋斗来经过这32公里。 Waktu sampai di pertengahan jalan, bisa jadi anaknya sudah meninggal. 可能到半路的时候，他的孩子就死了。 Tapi paling tidak ada hal yang bisa diperjuangkan sebagai seorang papa. 但是他身为父亲的，他有一个奋斗的意志。 Ma, kamu jaga rumah. 妈妈，你顾家， Kamu jaga anak kita. 你照顾了孩子， Kita terus berharap, 我一直的盼望， aku akan datang kepada Tuhan Yesus. 我要来到耶稣面前， Aku akan minta tolong kepadanya. 我要向他求恩求助。 Mudah-mudahan ia melakukan sesuatu bagi kita. 可能他会做些某种东西对我们。 Lalu ketika sampai kepada Tuhan Yesus, 然后他们到耶稣的面前， dia memohon, 他恳求的 Tuhan, datanglah ke rumahku. 主啊，请你来我的家， Anakku hampir mati. 我的孩子几乎要死了。 Kalau engkau datang, 如果你来了， engkau sembuhkan dia, 你医治他， maka dia tidak mati. 然后他就不死， Dia akan hidup lagi. 他将会复活， Dan kami akan bersuka cita. 我们一定会非常的喜乐。 Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? 但是主耶稣说什么？ Oke, aku datang ya ke rumahmu ya. 哇，好吧，我去你的家。 Ada kendaraan apa yang paling cepat? 你有什么比较快的交通工具？ Enggak. 没有。 Yang Tuhan Yesus bilang, 主耶稣只说， kamu kalau lihat tanda baru kamu percaya ya. 你看到神迹，你才相信； Kamu kalau lihat mujizat baru kamu percaya ya. 你看到一些的记号，你才相信。 Jadi percayamu tuh karena melihat sesuatu. 你相信，只有当你看到某些事情的时候。 Kalau kamu nggak melihat, apakah kamu akan tetap percaya? 如果你没有看到，是不是你相信？ Jadi kamu datang kepadaku dengan tujuan seperti itu kah? 你来到这里，你的目的是这样吗？ Ini saya bahasakan dengan bahasa kita hari ini. 就用我现代的话向你们说， Pegawai istana ini percaya kepada Tuhan. 这个大臣相信耶稣， Percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. 相信耶稣能够医治， Tapi imannya masih tahap awal. 但是他的信心在那个初步的阶段， Dia masih belum sadar bahwa nggak perlu Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. 他还没有清楚的知道，不必耶稣来到加百农， Baru anaknya bisa disembuhin. 他就能够医治。 Dia masih belum sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan Yesus berkuasa. 他还没有到那个阶段，耶稣有这个权柄， Tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. 没有被这个时间和地点来控制。 Ketika dia bersabda, maka jadilah. 他只要开口一句话，那么就成就。 Oleh sebab itu pertanyaan Tuhan Yesus adalah sebuah tantangan iman buatnya. 所以这个耶稣的话，就是他对他的信心的一个挑战。 Engkau mau percayamu seperti itu saja? 难道你就这样就信了吗？ Dan ini juga pertanyaan yang sama buat para papa. 那个这个问题也同样的对我们现在的父亲说： Engkau hari ini sebagai kepala keluarga, apakah percayamu kepada Tuhan adalah percaya yang itu saja? 你成为一个家庭的首长，难道你只有这么的相信吗？ Engkau percaya kepada Tuhan waktu Tuhan berkati bisnismu? 你相信耶稣，只有耶稣在祝福你的事业的时候吗？ Waktu Tuhan berkati usaha pekerjaanmu? 还是上帝祝福你的工作、你的事业？ Waktu konsumen lebih banyak datang ke toko? 当你的顾客很多人来到你的店里， Kalau kita dapat untung besar, 如果你赚了很多钱， baru kita percaya sama Tuhan. 然后你相信耶稣。 Tapi kalau toko rugi, 如果你的店里亏本了， kalau kita kerja, gajinya telat dibayar, 如果你工作，你的薪水只有这么一点， kalau keadaan keuangan kita memburuk, 我们的家庭的经济状况很不好， kalau kita pusing, gimana nih mau bayar uang pangkal anak dan lain sebagainya, 你想到这些费用的时候， apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? 是不是我们依然相信主？ Ini tantangan Tuhan Yesus kepada pegawai istana itu. 这个就是主耶稣对这个大臣的挑战。 Apakah kita juga sama, tetap percaya sama Tuhan karena Tuhan berkuasa? 是不是我们依然相信主？因为主是有权威的， Tidak ditentukan jarak dan waktu. 没有被时间和地方的控制。 Apa respon pegawai istana ini?
然后这个大臣他的回应是什么？ Datanglah ke rumahku Tuhan, 主啊，你来到我的家吧， supaya anakku hidup. 让我的孩子可以活。 Tuhan Yesus bilang, 主耶稣说 pulanglah, 你回去吧， anakmu hidup. 你的孩子活了。 Kalau kita jadi pegawai istana itu, 如果我们成为这个宫廷的大臣， mungkin kita akan bilang, 可能我们会说 yang bener aja nih, 是真的吗？ anakku kritis loh. 我的孩子是这么严重的犯病， Bukannya ikut aku pulang ke rumah, 你不是跟我回家， enak aja. 你这么容易的 Pulang sana, 回去吧， pulang gih, 你回去吧， anakmu hidup. 你的孩子活了。 Mana buktinya? 证据证明在哪里？ Betul kan? 对不对？ Tapi apa yang dilakukan pegawai istana ini sebagai respon? 但是这宫廷的大臣他怎么样的回应？ Alkitab bilang, maka percayalah pegawai istana itu kepada perkataannya Yesus. 所以这宫廷的大臣相信主耶稣的话， Dia pegang janjinya Tuhan. 他持守主的应许， Dan dia bertindak dengan imannya. 然后他用信心来采取行动， Imannya jadi iman yang bertumbuh. 他的信心成为一个成长的信心。 Bukan cuma sekadar percaya bahwa Yesus sanggup, 他不单单相信主耶稣可以， tapi bersedia melakukan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. 他愿意去做，好像主耶稣已经命令他的。 Dan dia pulang. 他回去， Pulang sekarang ya Tuhan. 主啊，我现在回去。 Kalau saya bayangin saya ada di situ, saya menyaksikan adegan itu. 如果我当时在哪里，我看到这个画面， Pulang gimana nih? 回去，那回去要怎么办？ Nanti ngomong apa sama istri? 我怎么样向我太太交代？ Mana Tuhan? Mana Tuhan? 主啊，你的主在哪里？ Kan kamu pergi ke sana untuk panggil Tuhan ke sini. 你说你去哪边？你叫主过来， Kok pulang dengan tangan hampa? 你空手的回家， Anak kita sudah mau mati. 我的孩子快要死了。 Tapi pegawai istana ini pulang 但是这个宫廷的大臣他回去， karena Tuhan Yesus memerintahkan demikian. 因为主耶稣吩咐他这么做。 Tuhan Yesus bilang apa? 主耶稣怎么说？ Pulang untuk menyaksikan anakmu tidak mati. 你回去，你要见证你的孩子没有死， Pulang untuk menyaksikan anakmu hidup. 你要回去见证你的孩子活了。 Jadi ada sebuah tindakan iman yang harus diwujudkan. 所以有一个行动，就是一个信心的必须要成就。 Apa itu? 是什么？ Berjalan pulang. 回家。 Perjalanan pulang yang mungkin dipenuhi dengan banyak pertanyaan. 他回家的路程上可能会有很多的疑问， Perjalanan pulang yang mungkin dipenuhi dengan banyak keraguan. 可能他回家的路上他有许多的怀疑， Apakah aku akan menerima janji yang ia ucapkan? 是不是我持守主的应许？ Apakah aku masih akan bisa bertegur sapa dengan anakku lagi? 是不是我能够跟我的孩子再次打招呼？ Apakah aku masih bisa memeluknya dengan tubuh yang hangat? 是不是我还能够依然可以拥抱我孩子炙热的身体？ Namun dia pulang, 但是他回去， dia pegang perkataan Yesus. 他持守主耶稣的话， Dan di tengah jalan, 在半路中， hamba-hambanya datang menghampiri. 他的仆人来见他， Bisa dua hal kan? 有两件事情吗？ Berita buruk atau berita baik? 好消息是坏消息， Kalau berita buruk apa? 坏的消息是什么？ Tuhan, anakmu mati. 主人，你的孩子死了。 Tapi bersyukur kepada Tuhan. 但是感谢主， Mereka datang bawa kabar baik. 他们带来是好消息。 Tuhan, anakmu sudah sembuh. 主人，你的孩子病愈了。 Kapan? Kapan? 什么时候？什么时候？ Waktu jam segitu. 就是在这个时间点， Dan si pegawai istana sadar, pada waktu itulah yang Tuhan Yesus bilang, 就在那个时候，大臣想到，在那个时候，主耶稣说 pulanglah anakmu sembuh.：“ 回去吧，你的孩子治愈了。 Maka perjalanan selanjutnya ”所以接下来的路程当中， menjadi perjalanan penuh dengan sukacita, bukan? 成为一个非常有喜乐的一个路程，不是吗？ Para orang tua, 所以父母们， waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, 当你和耶稣同行的时候， engkau menghadapi banyak sekali kesulitan. 你面临很多的困难， Namun engkau tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. 但是你交托，你仍然一相信主， Lalu engkau mengingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. 然后你想起主耶稣在你生命中所做的一切， Maka itu membuat engkau melanjutkan perjalananmu dengan sukacita. 所以你继续在你生命当中行走的时候充满喜乐， Karena engkau tahu kesukaran dan kesulitan 因为你知道许多的困难和苦楚， tidak dapat menghentikan langkahmu 你不能够停止你的脚 untuk 步， berjalan maju ke depan. 依然的向前走， Karena ada Tuhan yang menyertai.
因为你与主同在， sampai kapanpun juga. 直到什么时候？ Waktu engkau menaruh percaya kepada Tuhan, 当你把信心全部放在主的身上， waktu engkau berjalan dalam ketaatan, 当你行走在顺服的时候， engkau akan menyaksikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. 你能够看到你的孩子蒙上帝的福， Engkau akan menyaksikan anak-anakmu mengasihi Tuhan luar biasa. 你能够看到你的孩子爱上帝。 Sampai di rumah. 回到家里， Udah sembuh ya? 哦，你已经病好了吗？ Atau anakku? 还是说我的孩子？ Yang pertama atau yang kedua? 第一还是第二？ Pasti yang kedua kan? 一定是第二的。 Tangis haru, bahagia. 他流泪，一定快乐。 Waktu aku percaya kepada Tuhan, 当我相信主， aku melangkah di dalamnya. 我已经迈步在它里面， Aku menemukan kepastian. 我领受的是肯定的， Dia yang menjamin. 他已经有了这个保障， Dia akan melakukannya bagiku. 他一定为我做一些事情。 Hasil akhirnya jelas. 最后的结果很清楚， Pegawai istana makin percaya kepada Tuhan, 这个大臣的越相信主， seisi keluarga juga percaya kepada Tuhan. 他们全家都相信主， Sehingga iman yang bertumbuh di dalam sebuah keluarga itu 所以一个信心成长在一个家庭里， dimulai dari ayah dan ibu sebagai orang tua. 这就是从父母成为一个家庭中的长辈。 Mau keluarga kita berpusat sama Tuhan, 如果我们把家庭的中心放在主耶稣， mulai dari kita sebagai orang tua, 就从我们成为父母的开始， mulai dari suami dan istri, 从夫妻开始， mulai dari papa dan mama. 从父母开始。 Yang anak remaja dan pemuda bilang gini, 这些青少年的这么说 tuh ma dengerin ma, 妈妈， tuh pa dengerin pa. 爸爸你听吧， Sorry, 对不起， suatu hari kalian akan jadi papa mama, 有一天你会成为父母， suatu hari kalian akan jadi suami istri. 有一天你会成为夫妻。 Iman yang bertumbuh bukan dimulai waktu sudah baru menikah, baru punya iman. 你的家庭的信心的成长，不是在你有家庭以后才成长。 Iman yang bertumbuh dimulai waktu kalian masih remaja dan pemuda. 你信心的成长，当你们还在青少年的时候， Karena masalah iman bukan masalah sepele. 因为信心不是一个小事。 Rajin ke gereja tidak menjamin iman pasti bertumbuh. 你勤劳到教会里面，不见得你的信心会成长。 Iman bertumbuh dari pendengaran. 信心的成长是从你听而来， Pendengaran akan firman Tuhan. 听神的道。 Jadi kalau mendengar firman Tuhan dan melakukan, 如果你听了道而行道， maka iman pasti bertumbuh. 所以你的信心肯定成长。 Sehingga nanti waktu nikah, 所以当你结婚的时候， jadi suami dan istri, 你成为夫妻， jadi papa dan mama, 成为父母， imannya bukan iman yang murahan. 你的信心不是一个便宜的信心， Imannya jadi iman yang berkualitas. 你的信心是一个有素质的信心。 Karena sejak masih muda sudah membangun diri di dalam kebenarannya Tuhan. 因为从你年轻的时候，你已经把这根扎在这个神的真道上， Makanya saya selalu bersyukur kepada Tuhan. 所以我常常对上帝感恩。 Kalau lihat orang-orang muda melayani Tuhan. 当然，青年人在侍奉上帝的时候， Karena itu artinya ada masa depan buat gereja. 这个意思就是说，这教会的前途已经有了。 Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. 所以我对上帝也感恩。 Kalau melihat orang-orang tua masih melayani Tuhan dengan setia. 如果我们看到一些年长的仍然在忠心的侍奉上帝， Karena itu menunjukkan ada sebuah teladan untuk generasi selanjutnya. 所以这个成为一个榜样来对我们的接班人。 Iman yang bertumbuh dimulai karena keteladanan orang tua. 所以这个信心的成长，就是因为有上一辈的这种的榜样。 Imannya bertumbuh lewat pengenalan akan firman Tuhan. 信心的成长，就是因为我们认识神的道。 Oleh sebab itu keluarga-keluarga harus baca firman Tuhan. 所以家庭里面必须列读神的话。 Pendidikan rohani anak harus ada dalam keluarga. 所以这个信心的成长的教育的是这个真道的教育，就是在家庭里。 Nggak bisa serahin kepada guru sekolah minggunya. 你不能够把交给组织学老师。 Di sekolah minggu berapa lama? 你在组织学有多久？ 1,5 jam. 1个小时半。 Di rumah? 在家里， Oke, di sekolah setengah hari. 在学校半天， Selebihnya di mana? 时间在哪里？ Di rumah kan? 在家里不是吗？ Oleh sebab itu tanggung jawab rohaninya jangan serahin kepada guru sekolah minggu. 所以孩子的这种的信心不能够交给组织学老师。 Terus kalau anaknya nggak bertumbuh,
如果孩子没有成长， guru sekolah minggunya yang diomelin. 然后这个组织些老师，我们来被骂， Langsung ngajarin apa sih? 老师在教些什么？ Kok anak saya makin gak taat ya? 为什么我的孩子越不顺服？ Padahal mungkin cara kita sebagai orang tua ngasih taunya salah. 可能是我们作为父母，我们告诉他们的时候，我们错了。 Kita selalu berpikir dengan cara kita dibesarkan, maka kita akan besarin anak dengan cara begitu juga. 我们因为我们想到我们自己成长的时候，我们就用我们的方式来让孩子成长。 Padahal zamannya beda, 因为时代不同了， budayanya beda, 这个文化也不同了， kebutuhannya beda. 所需要的也不同了。 Kalau kita pakai cara yang sama, 如果我们用同样的方式， benturan terus. 我们一定会有冲突性。 Kita pikir kita yang paling benar sebagai orang tua. 我们成为父母的，我们认为我们是最对的。 Sementara anak-anak berpikir, 孩子们在想， papa mama nggak ngerti saya. 父母不了解我， Papa mama maksain kehendak sama saya. 父母常常加添他的意愿， Benar nggak? 对不对？ Betul kan? 对吗？ Orang tua harus berani robah cara pandang. 所以父母必须要改变他的观点， Bukan kompromi dan mengorbankan yang prinsipil. 不是因为你要对你的妥协来对这个基本法来妥协， Tapi bersedia turun ke bawah, 然后你要想法子你下去， membuka telinga untuk mendengar sepenuh hati. 然后你全心的打开耳朵听， Dan belajar lebih peduli kepada pergumulan anak zaman sekarang. 然后你要关心关乎现今孩子的需要。 Saya bilang gitu karena anak saya juga sekarang mau masuk remaja. 所以我现在我的孩子也开始进入青少年， Susah. 很困难的。 Padahal saya pembina remaja. 其实我是一个青少年的培训师， Nasehatin anak orang lain lebih gampang ketimbang nasihatin anak sendiri. 我对别人家的孩子，我给他训诫超乎容易，比起我自己的孩子。 Ya kan? Dan mungkin anak saya akan ngomong gini, 可能我的孩子会这么说 Papa di atas mimbar aja, Pak. ：“爸爸，你就在台上好了。 Ini imajinasi saya aja ya, anak saya kayak gitu. ”可能这是我的想象，我的孩子并不是这样。 Terus anak saya bilang, yakin? 我的孩子说：“肯定吗？ Imannya bertumbuh 信心的成长， karena bersedia diproses. 因为他需要一个过程， Imannya teruji 他的信心受考验。 waktu bersedia bertindak. 当他要采取行动的时候， Dan wujud daripada tindakan iman itu 所以这个信心的行动的成就， adalah sebuah kesaksian bagi anggota keluarga. 就是一个见证在家庭中。 Gimana mau suruh anak berdoa? 你要怎么样？你要怎么样教导孩子祷告？ Kalau mau makan berdoa dulu. 哎，你吃饭的时候要祷告。 Papa kalau makan hap aja. 爸爸吃饭的时候就这样子吃了。 Ya kan? Lu kalau udah gede jangan ngerokok ya. 你长大后你不要抽烟。 Papanya ngomong sambil 爸爸说的时候一边在那边抽。 lu kalau udah gede jangan suka mabuk-mabukan. 你长大以后你不要醉酒。 Sementara anaknya suatu hari pernah menyaksikan 其实他孩子曾经看见过， papanya pulang dalam keadaan mabok. 他的父亲回家的时候酒醉 Habis 酩酊， party. 他就是在一个party里面， Terus pakpok. 然后就是八波， Dan mama menangis. 然后母亲哭了， Anaknya berkata, 孩子说 tunggu aku besar. 你等我长大， Aku akan balas perlakuanmu pada mama. 我要报仇，替我的母亲报仇。 Mama bilang sama anaknya, 母亲对孩子说 lu cerewet banget sih. 你那么的啰嗦。 Padahal mamanya suka gosip sama tetangga. 母亲很喜欢在讲闲言闲语， Waktu pergi ke mall, pergi ke toko, ketemu sama temennya. 然后在商场、在商店里面遇到的朋友， Lu apa kabar? Udah lama kagak ketemu ya. 你好吗？好久没有见到你了。 Lu tahu nggak? Itu tuh itu teman kita tuh. 你知道吗？那个以前我们的朋友， Anaknya disuruh dengerin. 他的孩子在那边听， Wih, mamaku bigos. 我的母亲在讲闲语， Tahu kan bigos? Biang gosip. 他们在哪边讲闲言闲语。 Lambe turah. Iya, itu orang yang suka gosip itu. 那个就是因为喜欢说八卦话的人， Nggak ada teladan. 没有一个榜样。 Waktu saya kecil, 当我小的时候， masih SD, 我还在小学， antara SD atau 1 SMP lah begitu ya. 还是小学在初中一的时候， Saya punya mama, 我的母亲 dengan saya punya AI, 和我的阿姨， ribut, 他们在吵， tengkar mulut. 他们在吵架。
teriak dari ujung satu ke ujung yang lain. 然后从一边吵到另外一边， Yang satu dari ruang tamu, 一个在客厅里， yang satu dari kamar. 一个在房间里。 Sebagai anak-anak, 成为孩子的 pusing dengarnya. 头痛。 Terus saya bilang begini, 然后我说 udah jangan ribut. 好了好了，不要再闹了。 Katanya harus akur, nggak boleh ribut sama saudara. 你说在兄弟之间不可以吵架。 Saya punya satu koko, punya satu adik perempuan. 我有一个哥哥，有一个妹妹。 Dulu kami sering ribut. 以前我们也常常吵， Dan mereka selalu bilang, 他们常常说 lu sesama saudara jangan suka ribut. 你们兄弟之间不可以吵。 Saya ngomong begitu dong. 我也这样说吧。 Terus AI saya bilang gini, 然后我的阿姨这么说 lu anak kecil tahu apa? 你小孩子你懂什么？ Dulu ya, nggak ada teladan. 你就是个没有榜样。 Papa dan mama suka tengkar, 爸爸和妈妈吵架， melibatkan benda tajam. 然后就用了利器 Ada UFO lokal. 啊，然后就用飞式的 Piring terbang kan UFO ya. 啊，然后用那个飞盘式的。 Perang. Emang piring murah. 原来是那个便宜的，是便宜的盘吗？就是飞碟在那边乱丢， Ya kan? Nggak ada teladan. 没有一个榜样。 Tapi saya bersyukur ada di dalam Tuhan. 但是我在主里面，我感恩， Saya janji sama Tuhan, 我对上帝应许， aku akan didik anakku. 我要教训我的孩子， Aku akan mengasihi anakku. 我要爱我的孩子， Aku akan hadir untuk mereka. 我要必须在他出现在他们里面， Aku akan berjalan bersama dengan mereka. 我要与他们同行。 Sehingga semua kenangan yang buruk yang waktu saya alami waktu masih kecil 所以我以往小的时候经历一些不好的， tidak akan terulang lagi. 不会再重复。 Saya bertumbuh tanpa figur papa. 我在成为一个我成长，我没有一个父亲的角色， Saya nggak punya pembentukan seorang papa. 我没有一个父亲的一个角色的一个形态。 Tapi saya bersyukur ada Bapa Sorgawi 但是我感恩我有一个天父， yang tidak lepas kendali atas hidup saya. 对我的生命当中他没有放弃。 Oleh sebab itu ingatlah, 所以这个缘故你要记住， Tuhan hadir dalam segala keadaan. 上帝出现在每一个的状况中， Termasuk dalam situasi yang paling sulit sekalipun. 包括我们在最困难的时刻， Engkau suami istri pernah ribut, 你们夫妻间曾经吵嘴， pernah disaksikan oleh anak-anakmu. 这不是孩子你曾经看到过？ Anak-anakmu menangis waktu melihat engkau bertengkar. 孩子们在你们吵架的时候，他们哭了， Engkau merasa disakiti hatinya oleh suamimu. 因为你觉得你被你的丈夫刺透了你的心， Engkau merasa disakiti hatimu oleh pasanganmu. 你觉得你的配偶伤透了你的心。 Yang remaja pemuda, apakah orang tuamu pernah menyakiti hatimu dengan perkataan mereka? 青少年们，你没有听过父母亲曾经伤透的话吗？ Dan itu menjadi sebuah akar pahit, 那就成为了一个非常苦的一个根源， menimbulkan rasa tidak percaya, 成为一个不相信， membuat jarak, 成为一个有距离， sehingga selalu ada celah. 让他们之间有这个缝隙。 Dan celah itu bukan diisi dengan kasih, 那个缝隙之间不是被爱填满， tapi diisi dengan benci. 但是被仇恨所填满。 Tuhan hadir dalam situasi itu. 在上帝在那个时刻出现， Apakah engkau mau kembali kepadanya? 你是不是要愿意回归他？ Karena tidak mungkin keluarga bahagia tanpa cinta Tuhan di dalamnya. 因为如果一个家庭美满的家庭，如果没有上帝的出现，不可能， Karena tidak mungkin kerohanian dalam sebuah keluarga bertumbuh 不可能一个家庭里面的成长。 tanpa biarkan Tuhan tinggal dan menjadi pemimpinnya. 如果你没有上帝激流，或者是成为你的带领者， Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, 对神来说没有不可能的事， sebab Ia berkuasa dan memegang kendali. 因为他是一个控制，而且他有权威。 Oleh sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya 所以让我们以全心全力，我们相信上帝， dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. 让我们每天把我们的生命全部完全的相信上帝， Bukan hanya percaya, 不单单相信， tapi juga mempercayakan diri. 但是我们也有自信。 Apa artinya mempercayakan diri? 什么是自信？ Menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan 让我们与神一起同行， dalam suka dan duka, 在我们悲哀或者喜乐的时候， baik senang ataupun susah, 在我们快乐或者是困难的时候， dalam sehat ataupun sakit, 或者是病痛健康的时候， sampai kita dipanggil pulang bertemu muka dengan muka. 直到我们被召回与主见面， Menempuh perjalanan bersama dengan Tuhan, 我们一起来经过这个路，与上帝同 bersama 在， dengan seluruh anggota keluargaku, 然后从我们的家人一起， berjalan di dalam ketaatan, 在这个顺服中行走， mencari tahu kehendak Tuhan bagi keluarga kami, 寻找上帝的旨意在我们家庭当中， sehingga kehidupan keluarga ini 让我们这个家庭里面
Bukan cuma sekedar menjalani rutinitas hari, 不单单只是惯例性的过一天， tapi menjalani sebuah kehidupan 但是我们把这生命活出来， yang memuliakan Tuhan 让我们以荣耀上帝， dan menjadi sebuah kesaksian. 成为一个见证。 Sempurnakah? 这不是已经很完美？ Kita mau yang sempurna, 我们要完美的， kita mau yang ideal. 我们必须要有现实 Namun 现实化的 seringkali。kita bergumul dengan keterbatasan. 但是我们常常以我们的有限的，我们在里面我们挣扎。 Itulah sebabnya jangan hanya percaya kepada Tuhan, 所以这个缘故，我们不单要相信上帝， percayakan hidupmu kepadanya. 你把你的生命相信他。 Kenapa berani duduk di kursi itu? 为什么你曾经在这个遗址上，你曾经有生命过？ Kenapa kita berani duduk di kursi kita sekarang? 为什么我们胆敢坐在这个遗址上？ Karena kita percaya bahwa kursi itu sanggup menopang berat tubuh kita, bukan? 因为我们相信这个遗址能承载我们的重量。 Waktu duduk di kursi, enggak mikir ini kursi kuat atau enggak, kan? 你坐下的时候，你没有想到这个遗址稳固不稳固。 Waktu duduk, kita nggak tahan-tahan duduknya, kan? 你坐的时候，你没有去称量衡量。 Waktu kita duduk, kita meletakkan semua bobot berat kita di 我们 atasnya. 坐下的时候，整个的体重就放下。 Mempercayakan hidup kepada Tuhan seperti itu. 我们相信上帝，就好像这个情况。 Menyerahkan semua bobot kehidupan kita kepada Tuhan. 我们把我们生命当中一切的重量，我们交给主。 Jalani dengan sebuah ketergantungan kepada Tuhan. 然后我们行走的时候，我们就依靠上帝。 Tanpa Tuhan aku nggak bisa. 没有上帝，我做不 Tanpa 了； Tuhan aku nggak sanggup. 没有上帝，我不能够； Tanpa Tuhan aku nggak mampu. 没有上帝，我不能够。 Yang aku bisa itu kamuflase semuanya. 如果我能够的话，那可只是天方夜谭。 Yang nampaknya aku bisa tidak memberikan kebahagiaan yang sejati. 我们只能够的话，那个已经不是永恒的快乐。 Yang nampaknya aku bisa hanya membuat aku hidup dalam dunia mimpi. 能够看到的话，是我能够让我能够在这个世界上活着。 Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, 但是与上帝同心的话， pasti ada kesulitan. 一定有困难。 Namun Dia memberi kekuatan. 但是他给我们力量， Oleh sebab itu, 这个缘故， saya ingin bertanya kepada para suami, 我要问做丈夫的、 kepada para papa, 做父亲的， bagaimana engkau menunjukkan kasih dan pengharapanmu kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga? 你要如何在家庭当中向上帝表达你的爱和希望？ Bagaimana anggota keluarga yang lain 你对其他的家庭怎么样？ melihat engkau adalah sebagai seorang pemimpin keluarga yang mengasihi Tuhan? 我们看到你成为一个家庭中的成员带领者来爱上帝， Melihatmu sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. 看到你成为依靠上帝的一个父亲， Warisan seperti apa yang engkau persiapkan bagi keluargamu? 在你的家庭中，你准备留下怎么样的遗产？ Asuransi dong. 一定是保险吧？ Itu bagus. 那很好， Tapi ada yang lebih bagus. 但是还有更好的， Warisan iman. 就是信心的财产。 Apakah para papa memberikan warisan iman kepada anak-anaknya? 成为父亲的，你有没有把这个信心的遗产给你的孩子？ Cara papa mengasihi mama, 父亲爱妈妈，爸爸爱妈妈， apakah membuat anak-anak menghormati mamanya? 是不是让孩子可以尊敬他的母亲？ Warisan seperti apa yang papa-papa siapin hari ini? 今天成为父亲的你留下什么遗物？ Tuh, Miswa dengar. 成为父亲的丈夫的听吧， Tenang. 安静下来吧。 Sekarang pertanyaan untuk para istri. 现在要问太太的， Pertanyaan untuk para mama. 要问妈妈， Bagaimana engkau menunjukkan kasih dan pengharapanmu kepada Tuhan melalui ketundukan kepada suamimu? 你如何在家庭生活向上帝表达你的爱和希望，以及你丈夫？ Anak-anak belajar hormat kepada papa waktu lihat siapa? 当孩子能够尊敬父亲的时候，他看谁？ Waktu lihat mama. 他就是看妈妈。 Waktu lihat mama ngomong sama papa. 他看到妈妈如何对父亲说话， Waktu lihat mama bales perkataan papa. 看妈妈怎么样回答爸爸的话。 Tuh istri dengar. 太太，你听吧， Teladan apa yang dapat engkau wariskan kepada anak-anakmu? 你给你的孩子遗留下怎么样的榜样？ Lu gua sekolahin biar pinter. 我给你读书是让你聪明， Ntar lu kalau udah selesai kuliah lu cari kerja. 你大学毕业后你去找工作， Dapat gaji yang besar. 你得到很大的待遇， Lu bisa bahagiain papa dan mama. 你能够让父母快乐幸福， Dan hidup anaknya dipenuhi dengan pengejaran akan uang.
然后孩子们就是他追求的金钱。 Karena kalau nggak bisa kasih uang, 如果你不能够付上这个金钱， berarti nggak bisa bahagiain papa dan mama. 那么就证明了你不能够让父母幸福。 Padahal buat apa punya uang banyak? 然后你有钱这么多了，做什么呢？ Kalau anak kasar sama orang tua, 你的孩子如果很粗暴的对待父母， kalau anak udah dewasa nggak jarang kunjungin orang tua, 孩子成长以后他不再去探访了父母， orang tua sakit nggak dirawat. 然后父母病了他也没有去照顾， Ngerti maksud saya? 你懂我的意思吗？ Rumah tangga iman tuh begitu. 这个信心的家庭是这样， Orang tua mimpin, 父母带领， kasih contoh, 给一个榜样， anak-anak bertumbuh. 孩子成长。 Waktu mereka jadi orang tua, 当他们成为父母的时候， mereka akan ajarkan hal yang sama. 他们一定教导同样的事情。 Karena iman itu proaktif, 然后这个信心是主动性的， iman itu dihidupi, 然后这个信心把它活出来， dengar, lakukan. 然后听了然后去行， Taat, dapat berkat. 然后你顺服，你得到蒙福。 Tapi hari ini kita banyak mengajarkan berkat 今天我们所教导的这个福气， tanpa ketaatan. 就是没有顺服， Itu yang banyak orang tua hari ini kasih kepada anak-anaknya. 所以这个父母今天的爱孩子， Kasih fasilitas, 这个就是给他一些的方便， kasih handphone, 给他手机， kasih internet. 然后给他网络， Berikan apa yang mereka mau. 给他所要的， Tapi tidak mendidik mereka supaya taat kepada Tuhan 但是没有教导他们怎么样顺服上帝， dan mengandalkan Tuhan saja. 然后只有靠上帝。 Ini hari ini banyak orang tua ya, 今天很多的父母， banyak yang usia sudah senior. 很多的都是有年长的父母。 Hidup kita dulu susah nggak? 我们以往的生活困难吗？ Saya tahu tuh kalau makan nasi ya, keraknya nasi tuh tahu ya. Dulu kan pakai dandang ya kalau masak nasi ya. 以前我们煮饭的时候有烧焦的地方， Ada keraknya kan? 它一定有一层的那个烧焦的地 Saya 方。 makan pakai garam tuh. 我们放一些 Itu 盐。 masa kecil saya begitu. 我小的时候是这样， Dan saya ingat itu dengan baik. 我很肯定， Itu menjadi sebuah pengalaman berharga. 那个是成为一个非常有宝贵的经验。 Bukan masalah apa yang kamu bisa nikmati dalam dunia. 不是说你在世上所能够领受的， Tapi bagaimana ingat bahwa ada Tuhan yang pelihara. 但是你要降低上帝的看 Dan 顾。 teladan itu yang saya wariskan kepada anak-anak. 所以这种我就把它遗留给我孩子。 Kadang-kadang saya bikin nasi goreng. 有时候我在炒饭， Nasi gorengnya tidak pakai isi. 我的炒饭没有放东西的， Tidak pakai telur. 没有放蛋， Hanya pakai bumbu saja. 只有放一些的配料， Pakai daun bawang. 然后就是一些葱头的中头花， Terus saya kasih anak sulung saya makan. 我给我大孩子吃。 Anak sulung saya bilang, ini enak. 我的大孩子说好吃， Mudah-mudahan dia akan selalu ingat 然后他永远记得 bahwa makanan yang enak 最好吃的东西 itu dibuat dengan cinta kasih. 就是用爱来做出来的， Bukan masalah isinya apa, 不是它的配料是什么， tapi hatinya apa. 是它心智。 Kita sebagai orang tua 我们成为父母， harus ajarkan ini kepada anak-anak kita. 我们必须用这样的方式教导孩子， Jangan manjakan mereka dengan kemewahan. 不要再宠爱他们，用一切的豪华的方式 Ajarkan mereka kesederhanaan. 教导他们简便的方式。 Karena dengan begitu mereka akan lebih menghargai kehidupan. 所以这个缘故，他们就比较会珍惜他们的生命。 Yang remaja pemuda, 青少年们 lega. 啊， Tunggu dulu. 等一下， Ini nasihat untuk kalian. 这个是给你们的 Ini 劝勉， pertanyaan untuk kalian. 这个是给你们的劝勉。 Kamu sayang papa mama nggak? 你是否爱父母？ Kenapa sayang papa mama? 为什么你要爱父母？ Karena papa tiap bulan kasih uang jajan? 是不是父母每天都给你零花钱？ Apa kalau naik kelas dikasih bonus? 还只是你升级的时候给你一个意外的奖赏？ Itu jadinya anggota keluarga yang berprestasi ya. 那个就是成为一个家庭里面有特别等级的人。 Karena minta handphone dikasih? 我要手机都给我， Atau karena sayang sama papa dan mama karena mereka adalah orang tuamu? 还是你爱父母，是因为他们是你的双亲， Orang yang akan selalu ada di sisimu. 常常在你身边的人。 Sekalipun seisi dunia meninggalkanmu. 所以整个世界的人离开你。 Kalau engkau sayang sama papa dan mama, 如果你爱父母， apa yang dapat engkau lakukan untuk menunjukkan kasih kepada mereka? 你要采取怎么样的行动来表达你对父母的爱？ Minta duit, 要钱，
Itu bukan menunjukkan kasih. 那个不是爱的表达。 Minta kasih. 你要讨起爱 Kalau。nunjukin kasih, 如果表明你的爱， kaki mama lagi pegel. 妈妈的脚酸痛， Mas, sini. 妈妈过来吧， Saya kompres air hangat ya. 我用热水替你垫，替你 Saya 扶， pijit-pijit ya. 我替你按摩。 Pasti mau minta duit ya. 你一定是要钱了， Karena biasanya begitu. 通常是这样， Pijitin papanya. 然后对他按摩他父亲。 Pulang toko capek kan? 爸爸回来很累了， Pa, 啊， mau duit. 你要钱？ Enggak ya, nggak boleh gitu nanti ya. 没有，不是这样啊。 Bantu siapin meja makan. 然后预备好晚餐的桌子， Baru berhasil bikin telur ceplok. 然后只有放煎蛋。 Ma, Pa, malam ini saya masak. 今天我煮， Menunya telur ceplok. 只有个煎蛋而已。 Jangan dibilang, 你不要说， ya ampun, cuma telur ceplok. 天哪，只有这煎蛋而已吗？ Emang cuma itu yang dia bisa. 因为他只有那样，他可以， Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia layak untuk dibanggakan. 所以他要你们对他们说，他们是非常的好大、伟大。 Remaja pemuda, apa yang dapat engkau lakukan untuk menunjukkan kasih kepada papa dan mama? 所以青少年人，你要对父母表现你的爱。 Kapan terakhir kali bilang thank you, 你对父母什么时候说最后一次的谢谢你 Xie ？Thank you， bukan karena dapat sesuatu. 不是因为你得到某种东西的时候。 Kalau lupa, 如果你忘了， kalau belum pernah, 如果还没有未曾，那就不曾发生过。 setelah kebaktian ini selesai, 崇拜以后， jangan keluar dari pintu gereja 你还没有出到这个教会的大门， tanpa bilang Xie sama papa dan mama. 你没有对父母说谢谢。 Papa mama sambutlah dengan sukacita. 父母，你用你非常喜乐的心情去接待。 Maukah kita jadi keluarga yang demikian? 我们是不是要这样的家庭？ Keluarga yang menaruh iman, 在家庭里面，我们有信心的家庭， punya pengharapan, 有盼望， menjalani perjalanan bersama-sama di dalam Tuhan. 就是在主里面我们一起的行走， Dan bahagianya melimpah dari sorga, 然后幸福会从天上给予我们， hadir di dalam rumah. 就是在我们出现在我们家里， Mari kita berdoa. 让我们同心祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣 tolong setiap kami, 帮助每个人， supaya keluarga kami 让我们的家庭 berpusat sama Tuhan, 就是以你为中心， mengutamakan Tuhan, 来把你以你为首， bertumbuh dalam iman. 在信心里成长， Melaluinya Tuhan dimuliakan. 让你的名可以得到荣耀。 Berkati papa mama, 祝福我们的父母， berkati setiap orang tua 祝福每一位年长的， yang sudah kerja keras, 已经卖力的， yang sudah merawat anak, 已经照顾孩子的， berkati anak-anak, 来祝福这些孩子们， masa depan keluarga. 他们的前程，他们的家庭， Topanglah mereka 你与他们同在， dengan anugerah Tuhan. 用你的恩典， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣圣名祷告。 Amin. Amen。 Tuhan berkati. 愿主赐福你。